Assalamualaikum. So, kita sambung semula tajuk penjermaan kita. Okey, now kita tengok soalan ni. Okey, ayat dia B1. PQRS ialah image, okey, DEFG. Sebenarnya saya rasa soalan ni agak susah lah, salah sikit. Bukan DEFG tetapi adalah JKLN di bawah suatu penjelmaan VU. So maksudnya image yang besar ini, okey, datang daripada objek. So ni objek dia yang asal. Okey, dari objek ini dia akan menjadi dia akan menjadi image yang pertama dulu. Kemudian baru image yang So kita nampak N dengan G duduk bertentangan. Saya dah ajar. Bila bertentangan, dia adalah pantulan. Jadi apa yang saya buat, saya akan ambil pembaris anak-anak. So you all ambil pembaris. You all sambungkan bucu ke bucu yang sama. Contoh kat sini N dan G lah. Okey, kita sambungkan macam ni. Dan kita tengok N dengan G ni sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak. Apabila 10 dibahagikan dengan 2, dia akan dapat 5 kotak. So, kira 1, 2, 3, 4 dan 5. So, ambil pembaris, tandakan dekat sini. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ambil. Okey, pastikan di sini. Dan kita gariskan dia. Okey, kita gariskanlah ibarat dia kat sini. Okey, bila kita garis, nampak tak? Dia terkena pada paksi X. So, jawapan dia adalah pantulan. Saya dah ajar sebelum ni. Mesti ada ayat pantulan pada garis. Mesti ada ayat ni garis X. Sebab paksi X. X sama dengan 6. Barulah dapat 2 markah dekat sini. Ya, 2 markah dekat sini. Okey. Seterusnya, kita nak pergi dekat V. Sekarang anak-anak, saya nak tengok. Saya nak you all faham. Daripada yang pertama, dia jadi kedua. Kita tahu, dia melalui satu proses. Kita panggil pembesaran. Okey. Pembesaran dengan faktor skala. Okey, faktor skala dia panjang image bahagi objek. So, image 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagi dengan objek 1, 2, 2. So, adalah 3. Disebabkan dia terbalik, dia akan jadi negatif 3. Okey, disebabkan image-nya adalah terbalik, jadi jawapannya akan jadi negatif 3. Seterusnya, kita nak tahu pusat. Pada pusat, kita ambil objek yang asal. So, ambil pembaris. Okey, saya keluarkan pembaris. Okey, kita sambungkan bucu ke bucu. Okey, contoh P dengan N. Okey, saya garislah ya. Okey, kemudian kita ada Q dengan J, alright, Q dengan J. So, saya sambungkan Q dengan J dekat sini. So, lebih kurang lah ya. Ayat punya pembaris mungkin agak lari sikit. Q dengan J. Kemudian, kita ada S. S dengan L. S dengan L kat sini. Okey, S dengan L kat sini. Dan akhir sekali kita ada K. K dan R. Kalau kita dah dapat, kita dah boleh nampak dah sebenarnya persilangan dia tu berlaku di mana. So, kita dapat kat sini. So, sebenarnya bila kita tengok, kita dapat di sini. So, di sinilah pusatnya 25. Sangatlah mudah ya, anak-anak. Sangat mudah. Jangan kata tak boleh jawab. Okey. Habis dekat sini, kita nak pergi bahagian C yang melibatkan 3 markah. Okey. Yang melibatkan 3 markah. So, sekarang diberi luas DEFG ialah 45. Kalau saya akan tulis kat sini 45.
automatik di sini pun 45. Tak susah sebab dia sama. Hitung luas rantau berlorek. So, daripada sini kita dah tahu dah. Luas rantau berlorek. Saya nak you all belajar menulis dengan betul bagaimana terus dapat 2 markah. Sama dengan luas imej tolak luas objek. Okey, luas objek. So, luas imej adalah K kuasa 2 darab luas objek tolak luas objek. So, you all just masukkan nilai sahaja. K awak adalah negatif 3. So, negatif 3 kuasa 2 darab dengan luas objek you 45. Ditekanlah kalkulator. Tolak lagi luas objek 45. So, akhir sekali you akan dapat jawapan dia adalah bersamaan dengan 360. So, sebenarnya sangat mudah untuk jawab soalan ni. Okey. Seterusnya, kita sambung soalan kedua. Contoh soalan kedua bahagian B. Sekarang kita tengok ayat dia. Pentagon FGHJK. FGHJK ni, okey, adalah imej bagi pentagon LRSU. So, yang besar ini adalah objeknya. LRSU ni adalah objek. So, you all kena faham dulu dekat sini. Ya, kena faham dulu dekat sini. Okey, kemudian di bawah penjelmaan YX. So, kita dah belajar YX. Kita akan buat X yang dulu. So, daripada objek asal yang besar, dia akan jadi objek yang kecil. Okey, dia akan jadi objek yang kecil. Melalui proses apa? Kita panggil pembesaran. So, X kita adalah pembesaran dengan faktor skala. Okey, kita kira faktor skala imej per objek. So, imej kita 1, objek kita 1, 2 dan 3. So, 1/3 pada pusat. Okey, nak tahu pusat senang saja. Kita ambil lah pembaris. Kita sambungkan objek bucu ke bucu P ke R. Okey, P ke M. Okey, R, M, L. Okey, kemudian P dekat sini. Okey, so dekat sini kita dah nampak sebenarnya objek dia atau pusat dia adalah pada huruf L. Ni pusat dia. Pusat pembesaran. Bila nak menulis, awak boleh tulis pusat 87 ataupun awak boleh tulis pada pusat L. Juga diterima. Okey? Pada pusat L juga diterima. Mana-manalah atau. Okey, kemudian kita nak tengok Y. Sekarang kita nak tengok Y. Okey, so kita padam dulu supaya you all nampak. Okey, daripada Y kita boleh nampak daripada objek ini, objek yang ini, yang pertama ni, imej yang pertama, nak jadi imej yang kedua, dia akan melalui satu proses kita panggil dia putaran. Okey, putaran. Ingat saya dah ajar. Putaran. Okey, kita tengok M. Okey, M pada 12. Okey, so kita tengoklah kedudukan G. G kita M. G sebelah, G kat sini, sebelah kiri. So, putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Pada pusat, okey, pada pusat. Okey, bila saya cakap lawan arah jam, ingat balik formula. Okey, sekejap. Saya punya ni dah terlari sikit. Okey, bila kita nak tahu pusat putaran, okey, ingat balik formula yang saya ajar. Okey, siap. Hai. Okey, coil hai adalah ikut jam, yang ni adalah lawan jam. Disebabkan lawan arah jam, maka kita akan pilih coil kai.
apa yang kita faham kuitai adalah X tolak Y per 2 dan X tambah Y per 2. Yang ni yang kita faham. So, kita tengok dekat sini. Katalah kita ambil M dengan M, partner dia adalah G. So, translasi. 1, 2, negatif 2. X sama dengan negatif 2. Kemudian dia turun. 1, 2, 3, 4. Y sama dengan negatif 4. So, kita turunkanlah. You akan dapat negatif 4 per 2. Dan lagi 1, negatif 2 tambah negatif 4 per 2. Okey, bila kita tekan calculator, kita akan dapat 1, okey, 1 dan negatif 3. Maksudnya, kanan 1 dan turun 3. Okey, pada M ni, daripada M ini, dia ke kanan 1, dia turun 3. 1, 2 dan 3. So, di sinilah pusat putarannya. Okey. Pada pusat saya sambung 9, 3. Pada pusat 9, 3. Tolong ingat pusat putaran. Kalau tak faham, you all boleh tengok balik siri pencermaan saya yang pertama. Di situ saya ada terang bagaimana menggunakan konsep mencari pusat putaran menggunakan yak, yok, koi, kai. Ya. So, sangatlah mudah. Saya harap you all dapat menjawab soalan ini. Ya. So, kita jumpa lagi pada next episode. Bye!